Alright. Okey, selamat pagi. Hari ini kita bersama Dr. Latif dengan Blerong dalam Alam Blerong akan membincangkan tentang konflik antara kera dan manusia. Okay, apa khabar Dr. Latif? Alhamdulillah sihat. Cik Blerong apa khabar? Cik Ainul apa Saya khabar? Oh, baik. kalau kalau Dr. Latif sihat, saya lagi sihat Dr. Latif. Minta maaf Dr. Latif mengganggu pagi-pagi buta pula kita No. bersiaran My pagi pleasure. ni. My pleasure. Ya. Dan terima kasih lah. Yes. Ah, Okay. sekarang ni kita nak tahu siapa Dr. Latif sebenarnya. Okey, boleh Dr. Latif cerita Dr. sikit. Latif ni dari mana? Siapa? Buat Kenapa dia apa? famous sangat? Ya. Oh, taklah famous. Itulah untuk yang belum mengenali, saya Muhammad Melati Abu Bakar, pensyarah dari Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi. Sekarang saya bertugas selain daripada di fakulti juga sebagai penyelidik utama Oasis Integrated Group di Institut Integrasi Kejuruteraan, yang mana kumpulan kami ni memfokuskan kepada kajian integrasi antara alam sekitar dan juga apa-apa yang berada di sekeliling lah, teknologi, IoT, industri, anything, waste management. We are trying to go to integrated research. So bidang saya ni, I did my degree, master and PhD in primate. Memang passion saya lah. Okay, I really like them. That's why tidak salah orang yang kita jemput pada hari ni lah. Orang Dan yang betul. Okey, sambung Doktor. Memang saya punya bidang ni lebih kepada, at first lah, saya punya minat tu kepada taksonomi. Saya suka untuk belajar kenapa nama dia macam ni, kenapa perlu berubah dan apa benda-benda yang menyebabkan dia berubah nama dan sebagainya. I think Cik Blerong pun kita pernah ada satu discussion 2018 dulu kalau tak silap. Saya pernah share Doktor. all the teks-teks lama daripada Raffles. Dia yang ada bahasa Jerman pun ada Doktor. Doktor kena cari orang untuk translatekan dia punya tu. Saya ada satu manuskrip Cik Aino, satu buku lama, buku taksonomi lama. Sebab selalunya bila kata taksonomi dia punya root go way back to 1800, 1700. Jadi kadang-kadang penyelidik awal dulu yang buat kajian di kawasan Kepulauan Melayu lah, bukan Malaysia, Kepulauan Melayu, Sumatera, Indonesia, Riau ni semua. Jadi mereka banyak daripada negara luar. So ada antara buku tu dalam bahasa Jerman, bahasa Perancis kan. Saya kata macam mana nak cari translator yang cepat? Tanya Cik Blerong. Cik Blerong pula kata dia kenal pula ada guide kawan dia kahwin dengan orang Jerman Cik Blerong Ya, saya Fatimah. Bukan. Jadi it's something beautiful lah, something beautiful when we work with a lot of people and kita I like buat benda ni. And since 2015 saya mula belajar dan involved dengan nature tourism. In fact my first paper 2015 dulu memang saya publish on primate based tourism lah kat Malaysia. Since then working with Cik Blerong and friends, and here I am. Bukan senang nak Persatuan belajar Pemandu Pelancong taksonomi. Bandar dan Alam Semula Jadi Johor. Yeah. Saya kena promotekan my persatuan kan. Saya adalah penasihat kepada Persatuan Pemandu Pelancong Bandar Alam Semula Jadi Negeri Johor. Dr. Latif tu kita punya persatuan punya penasihat lah. Kalau bahagian-bahagian yang nature, kalau kita nak reference, so kita banyak minta Dr. Latif nasihat kita lah. Taklah nasihat, lebih kepada sharing lah, tak nasihat sangat pun. Sharing is caring. Ya, untuk makluman semua, belajar taksonomi bukan senang ya, agak susah. Hanya orang yang betul-betul minat dan juga betul-betul ada rasa, dia ada talent dekat situ boleh untuk taksonomi. Okay. Tapi I would encourage more students to learn about taxonomy because taxonomies are dying in Malaysia. Dalam apa-apa bidang pun Cik Aino, botanist, zoologist, kita semakin kurang dan kurang taxonomies. Kita mesti minta Dr. Latif untuk menjadikan taksonomi itu lebih mudah dan juga lebih menarik untuk anak-anak muda. Lebih menarik saya boleh bantu sikit-sikit. Macam mana? Itu kita punya mungkin salah satu usaha akan datang. Macam mana nak jadikan pembelajaran taksonomi itu lebih menarik. Boleh. Kita boleh share nanti Cik Blerong InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya brainstorming. Okay, sekarang ni kita nak tahu macam mana, sebab ni kita bercerita tentang alam Blerong. So kita nak masuk dalam alam dia. So macam mana Dr. Latif kenal dengan Blerong ni?
So Mungkin Belerong boleh cerita? Oh, Dr. Latif cerita. ini gambar-gambar yang agak baru lah Cik Belerong Okey, gambar yang sebelah kiri tu waktu first saya jemput Dr. Latif untuk merasmikan kereta yang saya baru beli. Belum ada orang naik lagi. Saya beli je, saya terus ambil Dr. Latif kat universiti. Dan yang gambar kanan tu dekat International Conference of Biodiversity. Kita dah datang, join. So actually tak apalah. Saya kenal dengan Dr. Latif ni actually melalui satu program yang kita panggil KTP Dr. Latif. Dr. Latif sendiri adalah seorang ketua bagi KTP program. KTP program ni segala ilmu yang diversity yang dibelajar dekat UTHM tu dipindahkan kepada pemandu pelancong. So, untuk pemandu pelancong lebih mudah untuk what they call memberi penerangan kepada pelancong bila dia bawa lah. So daripada rentetan tu banyak tajuk-tajuk yang saya belajar, antaranya primate dengan Dr. Latif. So alhamdulillah banyak membantu saya. Terima kasih Dr. Latif dan bukan tu je, saya rasa benda tu tak mati kat situ. Dia berterusan dan macam ini hari kan saya jemput Dr. Latif kan berkongsi. Betul Dr. Latif? Ya, betul. Jadi pengalaman kita harap lebih banyak lah orang yang orang kata involved and also interested macam Cik Belerong Because I would say Cik Belerong is one of our most exceptional participant lah. Dia sebenarnya KTP tu adalah geran geran yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk universiti bekerja dengan community ataupun industri. So UTHM I think 2017 lah Cik Belerong, 2016 tu meeting persatuan mohon untuk kita bantu dengan cara pemindahan ilmu dan saya pun dengan begitu beraninya pergi apply geran ni dan kementerian pun, tapi geran ni unik Cik Aino sebab jarang geran ada interview. Jadi geran ni jadi kita kena terbangkan pengerusi persatuan Cik Rashid daripada JB ke Pulau Pinang untuk interview. Ya, betul. Jadi kita dapat dalam 67,000 untuk kita bantu persatuan lah untuk buat training. Antara yang tertinggi juga Dr. Latif masa tu? Geran tu? Di universiti lah betul, antara yang tertinggi. Di universiti time tu kita seorang dia dapat, tapi antara kebaikannya sebab dia punya maksimum 80,000, so 67 okey lah. Tapi Alhamdulillah Doktor, banyak bantu. Hari ni kita dah nampak kesan Belerong dah semakin bertambah ilmu dia. Banyak cerita dia. Sikit je. Semakin liar Cik Aino dia. Luaskan kuasa. Okey. Dr. Latif. Sekarang ni kita tengok konflik antara manusia ni yang semakin hangat diperkatakan. So semalam pun 11 November baru keluar satu artikel ni keluar 8 Oktober 2019. Ni pun ada satu artikel yang dikeluarkan oleh Dr. Latif sendiri, persepsi membara konflik manusia kera di Malaysia. Okay. Tu tahun lepas Dr. Latif Tahun lepas. So benda ni bukan satu yang baru lagi, sudah memang dah disebutkan dan juga jadi satu isu yang satu Malaysia tahu. Antara contoh kita boleh tengok sini tahun lepas ada kes bapa dan anak ditahan sebab tembak kepala monyet. Boleh Dr. Latif cerita sikit? Ya, sebab dia suruh monyet tu cakap baby sayang doktor. Betul. Saya tengok video tu. In fact, artikel yang tulis persepsi membara konflik manusia kera tu adalah akibat saya punya perasaan geram yang terlalu melampau. Rentetan daripada insiden tu yang keluar persepsi memarah tu. Ya, video tu menyebabkan saya sangat terkesan dengan video tu. Jadi saya kata ini dah terlalu melampau lah saya kata. Betul. Sebab tu tajuk saya itu tidak berfokus kepada kera. Tajuk tu bermula dengan apa? Persepsi. Persepsi membara. Maksudnya saya tekankan lebih kepada manusia punya persepsi kepada haiwan. Terlalu tidak masuk akal lah bagi saya that you can do something like that to an animal. Regardless dia pest ke dia apa ke, it doesn't make sense. Betul tu. Dia terlalu cruel lah bagi saya. So itu yang saya tulis tu. Ya, sebab kalau tengok video dia pun agak brutal Nak tengok pun kadang-kadang takut juga. Apa jadi pada dia doktor sekarang? Ya. Siapa? Bapa dan anak tu.
pelakon ni, dia sekarang bertahun kena doktor ada mengikuti kisah dia? Dia tidak dilaporkan lah, saya tak laporkan dengan lebih lanjut selepas itu. Tapi saya tahu mereka disiasat lah bahawa apa ni, satu akta senjata api tak silap, and then satu lagi itu di bawah akta pemeliharaan hidupan liar lah. So I really hope diorang ni mendapat satu pengajaran lah, dan juga masyarakat belajar bahawa walaupun animal, banyak sebenarnya kes macam ni, Cik Aino, Cik Belerong, bukan hanya yang ini mungkin tembak jadi nampak terlalu kejam. Kan baru ni ada yang sebab simbah cat tu. Yes, betul. Dia simbah cat warna merah ke hijau tak silap pada badan kera. Sebelum tu banyak dah yang berlaku yang saya rasa bukan kera je sebenarnya, kera, beruk. Jadi saya rasa benda ni, persepsi ni perlu dibetulkan lah. Bahawa they are not there to be our toys. Yes. Kita tak boleh main lah. Video ni pun buffering, tak apa, kita skip saja. Video ni pun memang mengerikan. Sekarang ni kita nak tahu apakah dia punya punca konflik antara manusia dengan kera ni, sebab kadang-kadang kita tengok pun bukannya kebanyakan mungkin remaja yang buat macam ni semua. Sebab dia satu dia pun nak cuba, nakal pun nakal. Lagi satu, sekarang ni dah ada media sosial, dia orang nakkan benda publicity tu, dia tambahlah nilai-nilai viral yang dia rasa menarik. Tapi konten-konten yang merepek, yang kadang-kadang tak masuk akal. Aduh, tolong nasihatkan dia. Sepatutnya buat konten ni macam Cik Aino dengan Cik Belerong hari ni. Allah. Kita kena menghidupkan semangat tu. Okey, sekarang cerita dia, kenapa punca dia terjadi tu, doktor? Okey, so kalau kita nak be fair lah, Cik Belerong, Cik Aino, kita sebelum kita kata pasal konflik manusia kera ni, kita kena faham bahawa sebenarnya manusia memang pun dah lama berinteraksi dengan hidupan liar. Berapa lama? Kita boleh kata sejak kewujudan manusia lagi. Sebab apa? Sebab manusia menggunakan haiwan, satu untuk makanan, kemudian untuk pakaian, kemudian sebagai haiwan peliharaan, haiwan tunggangan, macam-macam. Jadi interaksi manusia dan hidupan liar tu kita boleh kata bermula sejak awal lagi. Tetapi kalau kita kata konflik, bila kita kata konflik ni masalah lah kan. Maksudnya masalah. Bila masalah ni, kita kena tahu bila berlaku interaksi secara mudah, sebab ini dia applies to all animals. Sebab konflik manusia ni bukan hanya dengan kera, gajah, harimau, tapir, you name it. Kita panggil dia sebagai human wildlife conflict. So secara mudah lah kalau kita kata untuk orang senang faham, interaksi antara manusia dengan hidupan liar ni bagi saya lah ada 3 outcome. Satu, dia menjadi not favorable to wildlife ataupun tidak bagus untuk hidupan liar tu, sama ada dia akan diburu, dia akan mati, habitat dia dimusnahkan, dia tak dapat survive, makan dia semakin sikit, dia tak dapat makan dan mati. So any other scenario yang kita play around tak bagus untuk dia. So bila tak bagus untuk dia, dia akan decline, sama ada threatened, endangered, critically endangered ataupun extinct lah. Okay. Dia akan pupus. Yang kedua, kalau berlaku interaksi itu adalah tak bagus untuk manusia. Contohnya, kalau kita tengok COVID-19 lah. COVID-19. Walaupun saintis are not able to pinpoint dengan tepat dekat mana asal-usul penyakit ni, tapi kajian DNA dah dibuat dan dia dapati bahawa DNA COVID-19, virus COVID-19 ni sangat hampir dengan pangolin cove. Itu coronavirus yang ada dalam tenggiling. Jadi pangolin cove. Maksudnya bila berlaku interaksi manusia dengan haiwan ni, kita kena faham haiwan juga ada penyakit. Kita juga ada penyakit. Jadi penyakit yang manusia ada ni pun the medical society ataupun science ni tak mampu selesaikan semua lagi. Ada yang tak ada ubat. Kita pula gatal pergi interact dengan hidupan liar. Kita pergi yang ambil pula penyakit dia. So kita panggil itu sebagai zoonosis, iaitu penyakit yang boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia ataupun vice versa lah. Itu contoh yang interaksi yang tak baik untuk manusia. Banyaklah. Kalau macam semalam kan masuk berita, buaya tu jumpa dalam longkang dekat mana? Sarawak tak silap. Jumpa dalam longkang taman perumahan. Panjang tu 15 kaki if I'm not mistaken. Bayangkan. Harimau masuk kampung. Harimau masuk kampung, tapi kena langgar, tapi mati, kereta rosak. Jadi ini interaksi yang kedua yang negatif kepada manusia.
Kera ni tergolong dalam interaksi ketiga, iaitu Oh. dia berjaya hidup bersama dengan manusia, dalam masa yang sama tak bagus untuk dia, tak bagus untuk manusia. Dia Okey? berjaya tu bagus lah. Dia berjaya tu bagus. Tapi dia tak bagus untuk dia, tak bagus untuk manusia. Maksudnya tadi yang pertama kan saya kata haiwan tu tak mampu beradaptasi. Makanan tak ada, tempat tinggal tak ada, lama-lama dia pun semakin berkurang kan. Yang kedua tadi manusia terkesan. Yang ketiga, kera ni dia unik tau. Dia boleh beradaptasi. Dalam istilah primate, primate tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu primat lah. Mhm. Primate ni ada dua kategori besar tu. Satu dipanggil non-human primate, satu lagi human primate. Yeah. Ini istilah antropologi lah. Janganlah kita Cik Belerong adalah primate. Oh, sentap. Jangan macam tu. Ini istilah antropologi. Jadi maksudnya ada primat manusia, primat bukan manusia. Alright. Kera ni dalam satu dunia adalah primat bukan manusia yang paling berjaya. Oh, Dia punya populasi pernah dianggarkan sampai 5 juta ekor. dahulu. Previous year lah. Sekarang pun kita tak rasa dia berkurang because kebolehan dia beradaptasi. Taburan dia hampir ke seluruh tanah besar Asia. Okey, termasuklah kita ada makaka fuska, macam-macam spesies makaka. Makaka ni jenis dia lah, spesies untuk kera ni. Jenis dia. So spesies tu banyak sampai ke Mauritius, Indonesia, Malaysia, Filipina, you name it. Dia ada lebih 10 subspesies, berbagai spesies yang ada. So dia bertaburan di banyak negara di dalam dunia dan in fact dia dibawa masuk ke Mauritius, introduce species. Dan dia berjaya di Mauritius. Maksudnya sebagai pendatang pun dia berjaya juga. Jadi it's not a good thing lah dalam biologi ni, invasive ataupun introduce species is not good. Tapi nak menunjukkan kebolehan, satu, adaptasi makanan dia. Dia ni omnivore. Berbeza dengan banyak spesies yang lain, contohnya seperti lotong ataupun leaf monkey. Lotong ni karakter makanan dia spesifik. Dia kena makan pucuk muda dan spesies tertentu. So bila habitat dia musnah, makanan dia berkurang, dia akan affected. Kera tidak. Dia tidak boleh beradaptasi. Ya, kera tidak. Dia boleh makan buah, biji, bunga, anai-anai, serangga, ketam, anything. In fact, kita punya kat UKM dulu masalah kera ni banyak kan. Kita pun buat kajian lah kan. Orang ada seorang tu lah saya nak share, Cik Aino cakap pasal konflik kera ni. Dekat kampus dulu ada bila kita buat roadshow kita buat jeraya wara dekat college ke college. Ada seorang budak tu menangis, Cik Aino. Sudah budak perempuan tu menangis. Kita minta tanya pendapat. Nangis teruk. Kita dah panik dalam tu. Apa cerita ni budak ni nangis kan? Kita cakap pasal kera, tiba-tiba dia nangis. Dia pun cerita, dia kata satu hari tu dia tengah semayang. Dia tengah semayang, dia balik college, dia beli waffle daripada kafe. Letak atas tilam. Jadi dia pun semayang sebelah katil dia. Tengah semayang tahiyat awal tu dia kata, kera masuk duduk sebelah atas katil dia. Dekat dalam bilik college tu. Takut bukan tahiyat awal, tahiyat akhir, Cik Berong. Oh iya ke, Del? Dia kata, kalau bagi salam ni kan tertoleh kat kera kan. Betul-betul sebelah, dia kata betul sebelah kita lah, macam sebelah kita. Dia kata kalau bagi salam tertoleh ni memang sudah cerita kan, perempuan. Jadi perempuan ni bila dengan kera ni bila dengan perempuan dia berani sikit, dia punya feromon tu kan. So dia statik tak bagi salam kat situ. Tak tahulah apa jadi dengan rukun solat dia, tapi dia statik lah. Dia statik kan. Dia statik tu, dia kata kera tu tengok dia, kera ni kata dia tak bergerak, selamat lah. Dia buka waffle tu, dia ambil, dia pegang, dia tengok perempuan tu. Dia tengok perempuan tu kan. Jadi perempuan tu cerita real lah dengan tangisan. Jadi dia pegang, dia makan, tak sedap. Agaknya peanut ke apa dia tak suka agaknya. Dia makan, dia macam tak sedap. Dia jilat semua, dia simpan, dia letak, dia keluar. Lepas tu baru dia sambung solat dia. Dia bagi salam, dia nangis lah lepas tu. Jadi maksudnya dia ni nakal. Dia boleh makan macam-macam. Kat UKM kita ada gambar kera tu pegang KFC satu tangan, pegang Pepsi satu tangan. Sampai itu level kalau KFC dapat mesti boleh masuk dalam dia punya advertisement tu. Itu pest behavior, tapi itu antara sebab kenapa dia boleh makan macam-macam. Dia omnivore. Kebolehan diet dia luas. Kemudian primate ni juga ada spesies, bukan ada, kebanyakan primate dia ni spesifik, sama ada di atas pokok ataupun di atas tanah. Kalau di atas pokok tu macam gibbon, ungka kan. Kalau tengok gibbon tangan dia kan panjang. Kaki dia pendek je, kaki dia kecil. Sebab dia bergerak menggunakan tangan, dia swing. Dan kaki dia tu jarang jejak benda-benda macam tanah, dia tak jalan guna kaki, jarang sangat.
Dia bukan biology dia macam tu lah kelakuan dia. Kalau kita tengok lotong, dia arboreal, dia suka lompat daripada pokok ke pokok, jarang atas tanah. Tapi kera ni tangan dia kuat, kaki dia kuat. Dia boleh memanjat, dia boleh melompat, dia boleh berlari atas tanah, dia boleh berenang, dia boleh menyelam. Oh. Betul. When you have something yang macam super power punya primate macam ni, boleh makan macam-macam, boleh bergerak macam-macam, tempat sejuk dia ada, tempat panas dia ada. So what do you expect? Dekat China dia buy online shop melalui handphone tuan dia. Untuk beli kera? Ya, kera dilihat shopping. Oh, dia guna shopping online. Ya, dia gunakan. Dia tengok tuan dia buat shopping online, lepas tu dia dirakam mengorder barang dekat shopping online. They are very smart. They are very smart. Tapi kita cakap ni tadi dia dah kelakuan dia, tapi kita kena faham. Maksudnya macam ni ibarat Cik Belerong Cik Belerong ada tanah 10 ekar. Hutan yang tak pernah teroka. Ada kera kat situ. Cik Belerong pun tak boleh ni, duit tengah banyak ni. Tebang pokok semua, tanam pokok kebun buah. Kera tadi tu yang Cik Belerong dah musnahkan tempat dia tak lari Cik Belerong. Dia pergi tempat lain sekejap, datang balik. Dia tak kisahlah, dia kata ni pokok hutan, sekarang pokok buah. Tak adanya. Janji pokok hidup. So kera ni memang kira kita katakan spesies yang tahan lasak lah. Yes. Tahan lasak. Ecologically highly adaptive. So inilah menjadikan punca konflik antara manusia dan kera ni, sebab dia rasa macam nak compete manusia dengan kera. Tak juga, maksudnya sebenarnya bagi saya lah, ini persepsi saya sebagai primatologist. Kera ni sebenarnya memberi satu amaran kepada manusia. Sebab sebelum ni bila bukan cakap konteks Malaysia banyak negara lah. Bila manusia buka penempatan baru, musnahkan hutan, haiwan primate yang tak boleh adapt ni mati, extinct. Sekarang dah ada champion. Kau buka hutan, kita lawan balik. Kau buat taman perumahan, kita rompak taman perumahan. Masuk dapur-dapur orang. Masuk dapur, bongkar. Kadang-kadang dia tak ambil dia nakal. Dia tergabung. Saya pergi Pulau Bintang, Cik Belerong. Ada seorang mak dia kata, kera tak ambil apa pun. Masuk, sepahkan dapur, baling tepung, baling beras, keluar. Mogok. Dia macam nakal lah, Cik Belerong. Ya. Doktor boleh share sikit tak macam diet pemakanan dulu doktor dia share dengan saya. So bila dia ubah behavior makan dia makan benda lain, that mean makan tu lebih bernutrisi, makanan tu lebih bertenaga. So dia dah tukar terus. Macam mana doktor? Ini dipanggil optimal foraging theory dalam ekologi Ada satu teori dipanggil optimal foraging theory. Maksudnya secara mudahnya apa benda yang terbaik untuk dimakan dengan cepat dan bagus. Kalau ikut ekologi asal dia perlu, kalau dia nak makan ketam dia kena menyelam, cari dalam air. Kalau nak makan bunga buah dia kena cari. Sekarang ni tempat makanan dia dah ada kafe dia sendiri, Cik Belerong. Dia ada kantin dia. Tong sampah. Jadi tong sampah ni menjadi buffet style dia. Dia nak makan apa, dia nak makan berapa banyak, dia kata tafadhal, silakan. Tak ada masalah, makanlah. Sebab kita ni ini antara sebab konflik. Kita tak jaga sampah kita. Sama ada sistem pembuangan sampah kita, walaupun dia tersusun, maksudnya ada majlis ambil, tong sampah tu boleh dibuka oleh kera. Ataupun kategori kedua, yang spesies yang ada nasi lebih semalam lah, kesian burung tak dapat makan, campak nasi kat belakang dapur, datang juga. Jadi all this food, kita panggil human food lah ataupun artificial food yang kita buat ni, energi dia lebih banyak. Dan dia tak perlu bergerak banyak tempat untuk cari makanan, untuk sampah je. So, lama kelamaan, ekologi pemakanan kera ni berubah daripada dia mencari makanan secara banyak kepada bertumpu kepada tempat sampah. So makanan dia sekarang berpusat dekat tong sampah. Kebanyakan tempat yang konfliknya tinggi begitu. Jadi dia tidak perlu bekerja keras untuk cari makan. Dia hanya duduk kat tong sampah, dia makan, dan tenaga yang dia makan dekat situ lebih baik daripada yang dia buat kerja jauh-jauh nak kena menyelam lah apa benda. Itu optimal foraging theory. Bijak kan? Dia memang bijak. Kita je yang tak tahu dia bijak. Sama juga macam kes kebun buah. Sama macam tu lah, daripada dia nak cari buah satu-satu kat pokok, pergi je lah kebun. Ada nak banyak makan buah apa semua ada. Jadi kera ni sebenarnya dia dah buat agrotourism dah lama, Cik Belerong.
Ya tu. Dan dia pun macam tahu je tahap-tahap kesabaran orang yang dia uji tu. Maksudnya saya pernah ada satu kes dekat Tanjung Surat, saya jumpa dengan orang tu. Dia kata pokok durian dia tak pernah dia dapat makan buah durian tu. Okey. Kenapa? Kera selalu ganggu buah dia. So waktu Oh. musim buah tu dia berniat dalam hati dia, kalau tahun ni aku tak dapat makan buah ni juga, aku tebang pokok durian ni. Dan kera tu macam tahu je, dia bagi ngam-ngam untuk orang tu dapat jamah sebiji. Jadi dah Dia melanggar dia nazar dia lah. ya, ya melanggar nazar dia, tapi kera tu dia macam faham. Dia cakap, orang ni dah tak boleh take it lah, bagilah. Dia macam melayang. Mungkin boleh jadi satu study ya akan datang. Mungkin kera boleh faham bahasa manusia. Ya, who knows. Tapi memang bercakap pasal konflik kera manusia ni macam Malaysia negara membangun, kita faham. Kadang-kadang kita ni bila kita buat kajian biodiversity ataupun ekologi dan sebagainya, kita ni kadang-kadang kita bersifat ecocentrik tau. Kadang-kadang at certain point kita terlalu mementingkan alam sekitar melampau melebihi manusia. Kita faham negara kita ni negara membangun, iaitu kita perlu buat penempatan baru, industri baru, sumber ekonomi baru, kita faham. Cuma mungkin dalam konteks pengurusan biodiversity ni perlu dilakukan dengan lebih teliti, dengan lebih terancang untuk mengelakkan benda-benda ini berlaku. Dan dalam kes kera ni, dia bukan baru, Cik Belerong, Cik Aino. This has been going on for the last 30, 40 years in Malaysia. Dan kita panggil dia konflik 40 years sebab kita baru nak buka banyak tempat. Dia berkait ni dengan dasar ekonomi baru, dia berkait dengan dasar pembangunan negara. Jadi dulu kalau kita tengok, dulu tak ada pembangunan, benda ni tidak macam ancaman. Bila ada pembangunan, dia memberi ancaman kepada manusia sebab ada konflik. Betul. ya, maksudnya dia pun sebenarnya tempat dia kita ambil. Bila kita dah ambil tempat dia, kita tak ada pun sign agreement dengan dia. Tak ada pun minta pendapat dia. Jadi bila kita dah ambil tempat dia, lepas tu kita buat perumahan, dia masuk, kita kata dia ceroboh. Benda-benda macam tu lah saya rasa yang sebab tu saya punya artikel tu lebih kepada persepsi membara. Betul. Menarik. Kesedaran awam sebenarnya perlu. Ya. Bawa kepada kita punya seterus punya ni ialah cara-cara untuk menangani konflik antara manusia dengan kera ni. Apa pendapat? Okay. So sebenarnya saya sebahagian daripada kajian PhD saya memang mengulas tentang perkara ni lah, sebab kajian saya adalah antaranya kajian tentang population genetik untuk kera ni. Sebab kita tahu kat Malaysia ni kalau yang terlibat dalam menguruskan kera ni adalah Jabatan Perhilitan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Dan perhilitan sebenarnya ada beberapa kaedah lah. Okey, antaranya adalah dia panggil tembak halau. Kadang-kadang orang telefon perhilitan ni pindah. Tidak, perhilitan ada SOP. They are doing a good job lah I think so far for me. Dia ada tembak halau, maksudnya pergi tu dia tembak dulu, tak tembak monyet, dia tembak halau. Jadi benda tu takut dan dia pergi kan. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak. Kalau tidak dia akan buat tangkap pindah. Dia tangkap dalam perangkap 10 kaki kali 10 kaki tinggi. Dia letak umpan dalam tu dan dia letaklah pisang lah apa semua dan dia letak kayu daripada luar. Macam katalah kotak tu macam ni kan, kotak dia untuk letak kayu. bridge. Tu nanti kera tu boleh panjat, lompat tak boleh keluar dah. Dia masalah pula nanti bila ada orang kampung yang kesian kera tu terperangkap. Dia letak pula kayu dalam tu. Bagi untuk dia lepas. Dan yang lepaskan tu jiran A, yang komplain jiran B dah bermusuh dengan perhilitan. Dah salah perhilitan betul-betul. Jadi sebab saya on the ground, bila saya collect sampel, saya ikut perhilitan banyak bantu saya collect sampel. Saya on the ground. Okay. Jadi saya tengok, saya kata pening jadi perhilitan macam ni. Macam mana? Cuma bila dia dah tangkap tu dia akan pindah ke kawasan lain yang dirasakan lebih sesuai seperti hutan simpan ataupun hutan-hutan yang tak ada penempatan, begitu. Itu yang dibuat oleh perhilitan. Tapi yang dibuat oleh masyarakat pun ada. Masyarakat pun nakal juga Cik Belerong. Yang ada contoh paling mudah lastik. Okey. Dia jadi pertandingan dekat sebahagian tempat. Dia bukan lastik tembak tepat tau. Dia bukan lastik kena tau. Lastik siapa yang kena mata. Itu jahat. Saya pernah sampai satu kampung dekat saya tak ingat negeri, banyak sangat saya travel.
So sampai ada satu budak kampung tu dia main lastik, dia tarik tu, siapa yang kena mata dia menang. So aku kata, ini terlalu spesifik permainan ni. Dia kata. Jadi contoh, kemudian ada juga orang kampung yang ada senjata api, tembak, ataupun ada yang paling famous mercun bola. Mercun bola. Saya memang marah lah. Sebab mercun bola ni kalau dia baling berhampiran, meletup terperanjat, satu cerita. Itu dah kira menidakkan welfare ataupun kebajikan haiwan, itu satu perkara. Yang kedua, apabila dia baling mercun bola tu kena dekat badan monyet. Bayangkan, ada yang sampai tangan tu berdarah-darah. Ada yang kena muka pecah, separuh muka. Jadi sebabkan benda ni kacau kebun, it doesn't give us the right to do that. Benda so memang itu masyarakat lah, dia ada macam-macam. Cik Belerong, ada satu tu Pak Imam pun sama. Plastik. Saya kata macam mana Pak Imam ni kan, kita pun cakap gini, rupanya ada sejarah Pak Imam tu lah. Anak dia ada. Jadi kera ni dia punya masalah ni bukan semudah itu tau. Dia ada rooted cause dalam community. Kalau orang yang kat tempat sawit lain, tempat kebun buah lain, dekat taman kampung yang ada anak kecil lain cerita dia. Jadi kalau tanya saya, macam mana cara nak semungkin lah, bukan selesaikan, tapi langkah-langkah awal yang boleh dibuat. Ini dah dibuat di beberapa negara. Contohnya macam Hong Kong. Hong Kong mula spend duit yang sangat banyak untuk tanam pokok-pokok yang dimakan oleh kera. Okay, yang pertama. Yang kedua, seperti Singapura, dia dah mula keluarkan saman yang sangat ketat dan sangat tinggi kepada mana-mana orang yang bagi makan kepada kera ke any primate yang ada di Singapura. It can be few hundred $100 dia punya saman tu. Bayanglah kalau kita kat Malaysia kan, tiba-tiba Cik Belerong disaman RM2,000 kerana beri makan kera. Viral Cik Belerong. Memang Cik Belerong masuk Malaysia. Masuk Parlimen Malaysia, semua masuk. Tapi kenapa itu tak boleh berlaku? Sebab saya bagi contoh, bila orang bagi makan, memang denda tu RM2,000, dia tak fikir, dia bagi makan. Berlakunya konflik. Kemudian perhilitan kena spend beribu-ribu, berpuluh ribu untuk selesaikan konflik tu kat situ. Sebenarnya dia yang mulakan kerajaan. Betul. Jadi kita memang tak boleh bagi makan kepada primate ni sebab dia orang boleh cari makan. Cuma bila kita nampak kesiannya lama tunggu, sebab dia dah biasa menunggu. Orang Malaysia sebab ada peribahasa, monyet kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. That's why dia pepatah tu kena ubah sikit. Tapi kalau pepatah tu pun orang tua bijak tau. Kenapa dia kata macam, saya memang teringin nak kaji pepatah yang ada kera lah, beruk lah. Macam kera dapat bunga. Kera dapat bunga. Kera kena belacan, kera dapat bunga, semua kera. Nampak tak betapa kera ni prominent dalam budaya Melayu? Betul. So ini benda-benda yang menarik lah yang I think. And then lastly, I would suggest lah, kalau boleh, bukan hanya jangan bagi makan kepada rakyat Malaysia, tolonglah jaga sampah kita. Tolonglah jaga sampah. Baru I think last year ada satu majlis perbandaran lah minta datang, kata macam mana masalah. Saya kata boleh tak kita buat town hall? Kita buat town hall dengan semua taman-taman dalam majlis perbandaran ni. Kita bagi tahu dia orang tolong jaga sampah. Macam mana? Tong sampah bertutup. Jangan campak sampah makanan kat luar. Tak ada sisa roti anak buang kat luar tingkap dalam kereta. All these things sebenarnya contribute to the problem without kita tahu. Betul. So benda-benda ni kadang-kadang perlukan kesedaran lah dalam masyarakat. Sebab ramai orang pun dia tak tahu. Kadang-kadang dia buat pun mungkin dia tak terfikir ada kera nak datang kan. So sebenarnya dia berkaitlah, sampah ni bukan kera je, burung gagak, macam-macam lagi. Jadi bila kita selesaikan sampah ni, banyak isu masalah lain yang boleh tackle. Betul. Satu lagi doktor, kadang-kadang bila kera merosakkan tanaman, ada ke peruntukan bencana ke untuk pekebun-pekebun yang kerajaan salurkan bantuan ke? Contoh gajah makan dia punya kebun pisang 5 hektar. So dia mengalami kerugian. Adakah bentuk-bentuk bantuan ke daripada kerajaan? Saya tak pastilah yang perkara tu, tapi kalau saya cuba buat hipotesis berdasarkan emosi petani tu, maksudnya bila saya pernah kat tempat tu dia tanam ubi, memang kera datang tempat dia cabut ubi balik, tak makan pun. Memang macam kerja, betul Cik Belerong banyak. Memang in fact saya tunggu besok saya tengok memang nakal lah yang kat sini punya. Datang dia panjat pagar,
cabut macam kerja, cabut. Oh dah Lepas tu dia siap. tinggal. Punch out balik. Jadi saya kata, apa cerita? Ini tempat orang Lepas tu cari pergi rezeki. makan dekat kafe. Pergi makan kat kafe. Lepas tu mungkin kalau dia kerja, dia buat overtime lah. Nak maghrib tu dia buat overtime sekejap. Nanti tuan tanah datang, ngamuk-ngamuk. Itu yang cerita tadi saya kata mungkin persepsi membarah ni yang menjadi orang benci kepada kera. Tapi setahu saya tak ada, Cik Lerong. Kalau ada, petani tak marah. Betul? Kalau ada, takkan dia nak marah kan? Tak apalah, Betul. kena makan, dapat cash daripada kerajaan mungkin. Tapi Betul. rasanya macam tak ada. Okey. Dan mungkin antara cara-cara untuk menangani konflik, biasa kita develop satu-satu tempat, ialah kadang-kadang orang tertumpu macam mana nak hospitality untuk human. Kadang-kadang ada tempat yang kita perlu ada hospitality untuk primate ni khususnya lah. Contoh, kalau kata jalan raya tu selalu kera kena langgar, of course kita kena letak signboard perlahan, kera crossing. Ataupun you dah tahu itu tempat laluan dia, so tak ada overhead bridge, kita boleh adakan overhead bridge tu untuk dia, jambatan untuk dia crossing dengan lebih selamat. Tapi Dan dalam ada juga dekat Malaysia yang ada crossing untuk animal, tapi kadang-kadang bukan setakat animal saja yang cross, manusia pun cross masuk hutan juga. Dia ada, tetapi dia kadang-kadang je ada. Dia tak semua tempat ada. Tapi yang crossing bridge tu sebenarnya, yes, mungkin idea tu nampak ideal, nampak macam itulah penyelesaiannya. Tapi kenapa dia buat crossing tu? Sebab kita sebenarnya memecahkan dua habitat jadi fragmented, kiri kanan. Betul. Kiri kanan dia nak melintas-melintas tu kan. Jadi tapi kita kena faham juga ekologi untuk haiwan bila kita nak buat crossing bridge. So saya kata tadi, kera dia tak macam gibbon. Gibbon dia akan bergayut. Kera dia boleh berlari atas tanah. Kenapa, kalau kita fikir logik, kenapa manusia pun ada jejantas tak guna? Jalan dekat jalan raya kat lintas je. Betul tak, Cik Lerong? Kalau kat JB, zaman saya kecil, jejantas tu macam hiasan je. Ya, orang mesti lagi pakai the power of hand, tangan Jadi kalau haiwan tu boleh berlari atas jalan raya dengan mudah, tapi memang dia akan ada satu proses adaptif. Kalau mungkin dia lintas banyak kali kena langgar, lama-lama dia akan naik atas. Tapi itu one of the solution lah. Tapi that's not the only solution yang we should think about. So ada beberapa perkara yang perlu diteliti lah. Maksudnya bukannya kalau ada crossing bridge mesti berjaya, tidak. Betul. Usaha untuk menangani. Ya. So kepada yang mendengar kat luar sana, jangan bagi makan kera ya, suka-suka hati. Jangan buang sampah merata-rata. Kita tahu orang Malaysia ni sangat sangat murah hati. Betul. Tapi mesti murah hati bertempat. Sekali lah pesanan buat masyarakat daripada Dr. Latif, mungkin daripada Blerong juga, apa yang boleh kita tekankan? Okay, so kalau daripada saya rasa kita dah cerita banyak lah dari tadi kan. I hope the audience can pick up banyak perkara. Tapi I think yang paling penting adalah dapatkan sumber bacaan yang betul. Yang sekarang ni zaman internet kan, kadang-kadang bila Google je keluarlah WordPress lah, Blogspot lah kan. So dengan macam-macam tahayul, Cik Blerong kalau baca, Cik Blerong pun terkejut. So jangan percaya pada tahayul, kurafat, semua. Carilah guru-guru yang mursyid. Itu ayat Cik Rashid tu. So please find information yang tepat. Dan bila kita berinteraksi dengan haiwan, not only primate kera, dengan haiwan ni, cuba untuk kita fahami dulu the root of the problem. Okay, fahami dulu. Dan bila kita faham apa punca masalah, bukan saya kata kita ni kena adapt, kita pun manusia, saya faham. Kita ni manusia, orang kampung ada sumber ekonomi, bukan mudah. Kita kat bandar sedap lah cakap. Tapi orang kampung yang bercucuk tanam, yang tanamannya dimusnahkan tu, dia orang yang rasa. Betul. I think we should find middle ground dan always communicate dengan stakeholder. Okay, I think saya pun available, Cik Blerong pun available. Sesiapa yang menonton and you have something to share with us, anything we can help, we are more than happy to do it lah. Yang paling penting, jangan buang sampah, jangan bagi makan, dan jangan jual, jangan bela, jangan. Semua tak boleh. Tak boleh. Tengok daripada jauh je. Okay. Blerong ada pesanan?
okey biasalah pesanan kita ni manusia, takkan kita nak jadi macam kera. Kera dah memang dah kera. So kita kalau manusia ni kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah. So kalau kita faham peranan dan tanggungjawab khalifah tu, tak adalah kita buat sesuatu yang mengarut dan so on. So tu je lah yang saya cakap. Setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Okay, so So itu saja pesanan daripada Dr. Latif dan juga Blerong. Dia punya key point untuk take away tu, lengkapkan diri dengan ilmu, lepas tu kita applykan dalam kehidupan seharian. kehidupan seharian. Ya, betul. Ya, betul. Doktor, satu lagi. Sebelum berhabis bersiaran ni, terima kasih doktor kerana datang dan jangan risau doktor. Saya akan panggil doktor time to time untuk berbual tentang banyak lagi topik yang kita rasa boleh memberi manfaat kepada orang, boleh memberi kesedaran kepada orang. Kita nak berkongsi saja, bukan kita nak mengajar doktor. Kita nak berkongsi ilmu. Saya pun tak adalah pandai sangat. So anything that I can help, and kita bincang dan share among each other, and I really hope I can learn a lot from you guys and from the audience as well. And of course, I'm more than happy to be here again. Thank you for inviting. Okay, terima kasih Dr. Latif. Mungkin nanti masa akan datang kalau ada topik yang ataupun isu yang menarik, kita boleh bincangkan lagi di Alam Blerong. Yes. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Latif. Terima kasih Acom. Cik Ainur. Sama-sama. Okay. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi di Alam Blerong.